Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah pada malam ni dapat kita sama-sama sambung pengajian ilmu saraf kita setiap hari Ahad malam bermula 9.30 lebih kurang hingga 10.30 selama sejam. Dan malam ni kita dah masuk ke halaqah yang ke-23. 23 nah. Dan apa khabar semua sahabat-sahabat, pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh online pada malam ni. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana walaupun dalam mungkin kesibukan kita, keletihan kita dan yang lain lah. Okey, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada sekejap dalam program Talaqi at FBK ni. Kalau kira letih tu bukan tuan-tuan lah, saya pun kadang letih juga dia. Walaupun kita kata kadang-kadang kerja kita tu bukanlah kerja nyaku ke, pelah bangunan ke, apa lagi. Kerja-kerja berat fizikal tak, walaupun kata kita tu duduk pejabat je contohnya, tapi banyak guna otak tak, banyak guna otak, kadang tu letih juga. Kadang-kadang tu malam-malam tidur tak cukup, lewat dan sebagainya tak, jadi letih tubuh nak, gitulah. Benda yang kita kata kita sebagai manusia ni, benda yang kita tak boleh lari lah. Baki laginya tu macam mana kita nak menghadapinya dan juga untuk menguruskannya. Tak, gitu je lah. Menguruskannya dengan cara yang terbaik. Okey, kita ada berapa orang dah, Ustaz Fauzi? Saya ni paling kanan kiri ni sebab ada laptop saya lagi alik kanan ni. Di laptop ni saya buka Facebook saya nak tengok komen-komen lah. Takut ada komen-komen daripada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua. Kalau ada tanya soalan ke apa ke, nak tolong kita kata, kadang-kadang berlaku juga kan dalam kelas kita ni kan. Kadang-kadang benda yang saya tengah ajar tu, tengah baca tu ataupun tengah kongsikan tu, kadang-kadang dia perlu kepada maklumat tambahan. Jadi kadang-kadang admin Ustaz Fauzi dan juga sahabat-sahabat kita yang lain lah yang boleh akses pada internet dan sebagainya, dia tolong tambah, tolong bubuh, tolong komen, tolong share juga dekat bahagian komen tu. Jadi tu kena ada tu, kena baca tengok dah, nak bagi respon. Okey. Baik, kita start lah dah. Malam ni kita nak belajar apa malam ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni saya tunjuk kita lah. Malam ni kita nak sambung hasil al-fa'lun naqisu. Fa'al naqis, fa'al yang kurang. Naqis lah. Naqasa yang kusu, maknanya kurang, tak cukup. Okey. Tu terjemahan dia lah. Al-fa'lun naqisu, fa'al yang kurang. Tu kita terjemahan dia panggil harfiah. Tapi fa'al naqis ni dia dah jadi satu istilah. Mana bila kita duduk di dalam dunia saraf, sebut fa'al naqis, inilah dia, takrif dia. Tapi sebelum kita baca fa'al naqis ni, saya nak sebut dulu, okey. Sebahagian ulama saraf lah,
ada di kalangan mereka yang bila menyebut pasal fi'il yang ada huruf illah ni, dia akan dahulukan sebut fi'il naqis dulu. Biasanya kita akan sebut misal, ajwaf dengan naqis. Sebab apa? Sebab kita nak ikut turutan tu. Tak, kita tahu dah fi'il misal dia huruf illah dia berada di depan, kita kata di fa'ul kalimah ataupun fa'ul fi'li. Tak, kalau huruf ajwaf berada di tengah, ainul fi'li. Dan kalau huruf lam naqis ni dia lamul fi'li. Tak, okey, lamul fi'li. Jadi kita biasa kita akan sebut lagu itulah daripada segi turutan. Okey, misal, ajwaf dan juga naqis. Tetapi ada juga sebahagian ulama yang bila dia nak membicarakan tentang fi'il yang ada huruf illah ni, yang pada minggu lepas saya sebut fi'il tu sama ada dia mu'al ataupun dia mu'tal kan. Ingat tak minggu lepas beza di antara mu'allu dengan mu'tallu kalau fi'il ajwaf tu kan. Okey, tak apalah. Jika sekiranya mereka nak membicarakan tentang fi'il yang ada huruf illah, mereka akan mulakan, ada sebahagian tu dia mulakan dengan fi'il naqis dulu. Okey, rahsia dia kenapa? Kita akan tengok lepas ni. Apabila kita tengok fi'il naqis ni, kita akan dapati dia bila huruf illah tu duduk di hujung, duduk di hujung, maka dia banyak, kita guna istilah boleh tak? Kita kata dia banyak khenah. Dia banyak songeng sikit. Dia banyak syarat kalau gini. Menyebabkan lepas ni kita akan tengok dia banyak dia punya syarat-syarat dia tu. Kalau gini lagu ni. Kalau gini. Sedangkan kalau kita tengok, kita akan boleh banding lah. Hak yang dia ajwah dan juga di misal tu, dia tak banyak mana. Dia sikit je, dia biasa-biasa je. Tapi fi'il naqis tu dia banyak. So, bila banyak gitu, ada sebahagian ulama tu, dia akan cerita hak banyak dulu. Dia cerita hak banyak khenah dulu, hak banyak songeng dulu, hak susah tu dulu. Dia akan cerita, lepas tu dia berpindah kepada fi'il ajwah dan juga fi'il misal. Dia rahsia dia ulama kata kenapa dia banyak ni, sebab bila dia duduk di hujung huruf illah tu. Bila di hujung dia akan ada banyak, sebab dia akan berinteraksi dengan isnad ni kita baca ni. Isnad dia tu dengan fi'il yang dengan dhamir ni yang dalam bab kita ni kan, isnadul fi'li ila dhamair ni kan. Maka bila dia di hujung, dia yang akan berinteraksi secara langsung. Tu yang menyebabkan jadi banyak syarat-syarat dia tu. Tapi kalau tengah ni dia kurang sikit. Kalau depan tu kau lagi lah kurangnya. Ya? Boleh. Okay, itu yang pertama. Sebelum kita baca, saya teringat yang pada minggu lepas saya ada poin yang saya kata saya nak share minggu ni tak, pasal apa? Khafa ya khafu, nama ya namu, lepas tu apa? Mata ya mutu tu, yang bila madhi dia ada yang baca mitu dan ada yang baca mutu. Mitu, mutu. Okey. Jadi saya akan share isu ataupun poin yang minggu lepas. Jadi saya dah alhamdulillah dengan bantuan admin lah, Ustaz Fauzi. Semua maklumat ni sebenarnya dia ada saja di internet tu. Kita boleh baca, kita boleh ringkaskan je. Jadi saya nak tunjuk dah pasal kenapa yang ni dah. Okey. Yang ni dulu. Boleh baca dah ni. Ni. Kenapa khafa tu ia jadi khafa ya khafu. Okey. Boleh. Kemudian bila dia kemudian kita baca gini, maknanya kemudian kita ada di sana ada khiftu, ada khafa ya khafu. Kenapa bila kita sambung dia dengan tu ana contohnya, tak, kenapa kita tak baca khaftu, kenapa kita baca khiftu? Ni sini nak kena faham, nak tahu illah dia sebab apa. Kenapa nama ya namu, tapi bila saya tidur kita kata nimtu, bukannya namtu kan? Betul tak? Okey. Sebab kalau qala yaqulu qultu kan kita kata? Betul tak? Tapi hak ni kenapa nama ya namu?
kenapa tak kata nam tu, kenapa lim tu? Ni dah. Boleh. Kalau kita kata batayabi tu bitu, mudahlah. Ba'ayabi bi'tu, tu jelas. Tapi hak ni, buat apa? Buat apa dia kita nak tahu rahsia dia lah. Okey. Jadi kita baca sinilah mudah. Okey, dia ada ayat dia ni. Dia kata aslul fi'li khafa, asal dia khawifa yakhwafu min bab alima ya'lamu. Khawifa yakhwafu. Khawifa yakhwafu. Okey. Kan dia fa'il khafa ni, ingat dia alima daraba nasara tu je. Fa'il apa? Fa'il khafa ni maksudnya fa'il apa? Saya sebut khafa tadi maknanya fa'il ajwah lah. Fa'il ajwah ni walaupun kita nampak ada alif kat tengah tu, tapi hak asal dia tu dia ada waw dan dia ada ya sebelum dia bertukar menjadi alif. Lepas tu waw dengan ya tu pula dia punya baris dia tu pula fa'il yang ajwah ni dia mari dalam sama ada bab alima ya'lamu, nasara yang suruh ataupun daraba yadribu. Jadi khawifa yakhwafu dia fa'ila yaf'alu, bab alima ya'lamu kan. Okey. Jadi kita tahu khafa ni khawifa yakhwafu dah. Dia min bab fariha yafrahu, samalah fa'il alima ya'lamu. Okey. Jadi tu asal dia khawifa yakhwafu. So bila gitu kita nampak dah rahsia dia, tengok waw tu memang dia bagi bawah dah. Situ point dia. Depan ni kita akan baca hak Arab tu. Cuma nak cover awal bila kita nampak dah waw tu bagi bawah, itulah rahsia kenapa lepas tu kita baca khiftu dah. Sama dengan nama yanamu tu asal dia nawima yanwamu, nawima yanwamu. Sebab tu kita baca nim tu, dia akan sebut lepas. Tapi sebelum tu dia sebut dulu sini kenapa waw tu dia bertukar jadi alif. Dia sebut tu dulu. Dia kata wa tab'an liqa'idatil i'lali allati tanussu ala anna kulla wawin aw ya'in taharrakat wa fataha ma qablaha tuqlabu alifan sara al-fi'lu ba'da al-i'lali khafa. Tamam? Okey, sekejap. Sekejap dah. Okey. 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 Nak apa, sebab saya tengok di FB saat ni dia macam apa, dia sekak. Itulah di laptop saya lah, saya takkan dia ada masalah. Okey, sebab malam ni kita kemungkinan kita akan ada menghadapi masalah teknikal sikit malam ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Kalau Asaf Fauzi kata okey. Balik semula, maaf dah. Gitulah, time ngajar tu dia ada iklan. Okey. Ayat ni dia kata wataba'an liqa'idatil i'lal allati tanussu ala anna kulla wawin aw ya'in taharrakat ila akhirih tu ialah apa dia, maksud dia gini, yang kita belajar dah pada minggu lepas dalam Qazwini pula, dalam apa ni Ar-Rajihi pun dia ada sebut, iaitu kenapa waw tu dia bertukar jadi alif, sebab dia kerana bila yakhwafu tu khawifa tu asal dia khawifa tu waw tu walaupun dia bagi di bawah dia huruf illah kan, tapi sebab kha tu bagi atas, tu situ maksud perenggan tu, maknanya oleh kerana kha tu bagi di atas, maka dia pun kena bertukar daripada waw jadi alif. Waktu tu adalah qaidatul i'lal yang telah disepakati oleh para ulama. Dah. Cumanya pada minggu lepas kalau ingat, walaupun kadang-kadang dia tak ikut kaedah ni walaupun cukup syarat, sebab dia ada manik, dia ada halangan lain. Tak? Contohnya macam pada minggu lepas fi'il awira contohnya dia tidak boleh bertukar menjadi ara sebab dia akan jadi iltibas dengan fi'il lain. Maka dia kekal awira. Gitulah. Tapi khawifa ni dia tidak ada iltibas kalau dia bertukar, maka dia pun bertukarlah menjadi khafa.
Kenapa waw tu bertukar menjadi alif? Sebab kha tu baris di atas. Sebelum dia tu baris atas, maka kena bertukar jadi alif. Sebab dia supaya dia ada munasabah tu dengan baris atas tu. Itu memang kaedah dia. Okey, so tu settle tu kita tahu dah. Okey, cumanya yang kedua ni adalah kenapa kita baca khiftu, nimtu tu kenapa? Sebab dia kata sini. Dia kata ammal kasratu fi khiftu fahiya dalatun ala kasrati ainil fi'li al-mahzufah. Dia kata baca khiftu tu sebab untuk baris bawah tu sebab untuk menunjukkan di atas baris bawah ain fi'il yang dibuang. Ain al-mahzufah tu. Kan tadi kan asal dia khawifah. Tak. Jadi kita buang maknanya dekati dengan alif. Tapi kita baca khi untuk kita kata sebagai tanda lah kenang-kenangan. Wow, yang dah pun bertukar menjadi alif. Okey. Wa aslul fi'li khawiftu. Berarti bukan liqaidatil i'lali bin nakli. Nakli ni pindah. Dia kata kaedah al-i'lal bin nakli. Ada al-i'lalu bil halfi, al-i'lalu bin nakli, al-i'lalu bil qalbi. Dia kata huzifatil waw. Waw tu dibuang. Okey. Lithiqali. Lithiqal. Sebab dia berat. Nak sebut khawif tu berat. Bagi lidah orang Arab, dia berat nak sebut. Mula-mula dia baris atas, lepas tu dia baris bawah. Dalam keadaan lagu tu khawif tu berat. Maka wanuqilat harakatuha ila ma qablaha. Maka harakah dia tu dipindahkan kepada yang sebelumnya pada huruf kha tu, maka jadilah dia khiftu. Maka jadilah dia khiftu. Okey, jadi yang ini settle dah. Okey, dia ada dua benda yang sebagai tambahan lah pada minggu lepas. Yang Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah tidak sebut. Mungkin Ustaz Fauzi dia okey. Okey, tu gerak dah dekat FB. Kadang-kadang dia dekat, tak apalah. Okey, tu settle situ. Lepas tu okey, isu yang kedua adalah mata yamutu. Okey. Mata yamutu. Mata yamutu. Jadi, kenapa dalam Quran? Cuba tengok dah. Okey. Bila mata yamutu, mutu lah kan? Macam kita kata, qala yaqulu, qultu, mata yamutu, mutu. Maka sini, wala in qutiltum, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Alu Imran. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum. Okey, la ilallahi tuhsyarun. Okey, bi dhammil mim. Tapi dalam surah Al-Mu'minun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba. Jadi, inilah rahsia kenapa ada dua riwayat dalam bait syair yang saya baca pada minggu lepas tu. Yang saya baca apa? Iza muttu kanan, bukan dua. Iza muttu dan iza mittu. Ada dua riwayat, betul. Iza muttu kanan nasu sinfani syamitum bi wa akharu mutnin billadzi kuntu asna'u. Okey. Baik. Rahsia dia sebab apa? Mudah je jawapan dia adalah kerana orang Arab ni lahjat dia ada yang kata mata yamatu. Ada yang kata mata yamutu. Dia ada dua. Ada yang guna mata yamutu. So bila guna mata yamutu, maka dia punya fi'il dia mutu lah. Saya mati mutu. Kami mati mutna. Sebab apa? Sebab mata yamutu. Tapi ada yang guna mata yamatu. Bila mata yamatu tu dia sama macam khafa ya khafu tadi. Maka kalau khafa ya khafu dia jadi khiftu, maka mata yamutu, maka dia jadi mitu. Sebab tu sini dia mari mitum. Nampak? Baik. Settle hak bahagian sarah. So bahagian sarah dia tidak ada masalah sebab dia tidak complicated. Bukan masalah, dia tidak complicated sebab ilah dia adalah kerana di sana ada kabilah Arab yang guna mata yamutu dan ada yang guna mata yamatu. Maka dua-dua ni dia boleh guna di dalam bahasa Arab. Cumanya yang keduanya dari sudut tafsir Quran, kenapa? Itu persoalan dia, ulama sebut kenapa
Dalam ayat yang atas tu, surah Al Imran tu 157 dengan 158 tu baca muttum, dan kenapa yang 35 tu baca mittum. Kita kena faham bahawa Quran ni adalah kalamullah, dan Allah tidak menyebut walaupun satu baris, walaupun satu huruf, walaupun satu kalimah, walaupun satu fi'il di dalam Quran tu sia-sia. Bubuh-bubuh gitu je sebut, tak ada. Dia akan ada di sebalik tu rahsia-rahsia dia, walaupun kita tak nampak. Kalau tak nampak tu masalah kita. Tapi Allah tu sebagai Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Agung, percakapan dia tu bukan macam kita ni. Kita ni cakap banyak benda hak sia-sia. Tapi Allah tu semua kalam dia tu kalamullah. Kalamullah, kalam Allah. Maka dia kalam yang paling sempurna. Maka setiap benda tu dia ada sebab dia. Jadi ulama kata sebab kenapa baca muttum? Sebab kematian yang dicerita dalam surah Al Imran tu adalah kematian yang susah sikit. Sebab dia berkaitan dengan fi sabilillah. Maka dia pun sebut muttum. Sebab situ kan kalau tengok ayat tu, bahkan ayat sebelum tu dia bercerita pasal jihad. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Okey, dia cerita pasal fi sabilillah. Maka dia kata sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah ataupun kamu mati, maknanya kamu terlibat dengan jihad tapi kamu tidak mati di medan perang lah, tak mati syahid. Okey, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Okey, kalau kita tengok para sahabat kan, ada yang mati di medan perang dan ada yang mati di atas firash, tak kita kata tak. Maka oleh kerana di sini dia tengah menyebut Allah membincangkan tentang jihad, satu benda yang syak, maka Allah pun sebut muttum. Tapi dalam suratul Mukminun tak, bercerita pasal bukan peperangan, dalam keadaan biasa je. Dalam keadaan biasa. Maka ya'idukum annakum idza mittum, sebab dia ringan sikit. Mittum. Sebab dia kasrah kan, kasrah ni hak ringan lah. Kalau ni dia benda hak yang dia tinggi, benda yang tough. Saya ingat cerita sikit. Pelajar Jordan. Saya cerita dah dulu. Pasal baris-baris ni lah. Dia bila di hari dia bukan pre-viva. Dia bentang proposal PhD dia dekat fakulti. Saya penyelia. Bila kita suruh start kita suruh dia bentang tu pun, okey, dia pun mukadimah dia kena sebut dulu penyelia dia ni kan. Okey. Tapi bila dia sebut saya ni, okey, nama saya Zul Azhan. Okey. Sepatutnya nama saya ni yang mari dalam bentuk Zu ni minal asma'il khamsah kan. Maknanya kalau sebelum nama saya ni ada harful jar, contohnya li dah, li. Lidoktur contoh, dia akan baca sepatutnya Zil Azhan lah kan. Zil Azhan lah. Sebab dia majrur kan. Biasanya gitulah. Kan kalau ikut kaedah tu. Tapi dia akan baca zu. Li Zul Azhan. Dia akan baca zu. Bahkan al-azhan tu dia tak kata Zul Azhani, Zul Azhanu dia baca. Saya kata apa pula Arab ni baca gitu kan. Rupa-rupanya dia sebut lepas tu yang dia nak sebut maqam sajalah penyelia dia kan. Biasalah dia kena tinggi kan. Kalau sebut Zil Azhani tu macam rendah, dia nak tinggi, maka dia pun mucung mulut dia. Tu memang dari segi kaedah nahwu tu salah lah. Tapi tu kata balarah dah. Balarah dia tu. Dia punya di situ ada husnun dah. Sebab makna tu bagi dia besar, lebih besar daripada kaedah nahwu tu, maka dia pun untuk menunjukkan maqam tu. Apa tak? Poin saya situnya adalah baris tu sebenarnya, walaupun situ tu dari segi kaedahnya salah, sini kaedah dia betul kan. Waktu tu dalam bab lain tapi nak ceritanya maknanya kadang baris itu dia memang mengambil kira. Dan gitulah dia bahasa Arab kan. Kita tengok kalimah-kalimah, kadang kalimah yang
yang kita kata perlu kepada usaha yang lebih contohnya, maka kalimah tu katakanlah fi'il yang perlu kepada usaha yang lebih, maka kalimah untuk fi'il tu dalam bahasa Arab dia guna huruf dad, betul tak? Dia guna huruf sad, huruf ta dan sebagainya. Sebab pemilihan huruf pada kalimah itu sendiri dia membawa makna fi'il tu. Dah? Okey. Agak clear yang ni dah. Ini sebenarnya sambung dengan hak minggu lepas. So settle yang ni kita balik ke kitab kita dah. Okey, fi'il naqis. Okey. Boleh? Boleh Ustaz Fauzi? Kita teruskan dah. Okey, dekat FB kita ni ada apa-apa komen ke? Okey. Okey, Ustaz Hafizi, Dr. Hafizi, apa ni? Doktor ada komen tu pasal daripada sudut apa qiraat boleh tengok tu dah. Waktu tu komen daripada sudut qiraat. Dr. Hafizi apa ni? Pensyarah kita di Fakulti Pengajian Islam bidang qiraat. Jadi boleh tengok situ dah. Ada tu dari sudut qiraat dia ada sudut pandang dia tu. Boleh tengok Okey. Okey, kita baca ni dah. Al-fi'lun naqis. Okey. Yang pertama ta'rif. Huwallazi lamuhu harfu illah wa hadzal harfu imma an yakuna alifan aw wawan aw ya'an. Okey, itu ta'rif dia. Fi'il naqis mudah je. Huwallazi lamuhu harfu illah. Lam dia adalah huruf illah. Okey. Wa hadzal harfu huruf illah ni imma an yakuna alifan aw wawan aw ya'an. Pada minggu lepas saya sebut dah. Okey. Kalau kita nak kata okey huruf illah ni dia 3 ke 2 sebenarnya. Okey, kita boleh kata 3, boleh kata 2 daripada sudut gini. Kalau kita kata huruf asal lah, huruf asal dia memang waw dengan ya. Jadi alif tu dia jelmaan dia daripada waw dengan ya. Maknanya huruf illah tu dia tak ada kata-kata alif tu asal tu. Alif tu sebenarnya dia adalah berasal daripada waw ataupun ya. Cumanya mudah kita kata alif waw dengan ya. Kita kena faham gitu dah. Okey. So kalau orang kata 2 betul, kata 3 apa betul. Dia kata 2 tu maksud dia asalnya 2, lepas tu dia bertukar kepada alif dalam sesetengah keadaan, maka 3 lah tak. Adapun dia kata 2 tu dengan makna hak asal. Boleh berlaku dah. Okey, so tak ada isu situ. Baik. Al-madi idza kanat lamuhu alifan mislu sa'a da'a dengan istasqa. Tengok sa'a da'a istasqa. Okey. Alif belakang kat bahagian belakang tu kan. Okey, lam dia tu kan. Okey, ni settle ni mudah je kan. Tak complicated sini. Cuma bila mari sini. Okey ni. Kita akan tengok dah. Bahkan kalau kita tengok tak banding tak dia punya huraian pasal fi'il naqis saja ni, kalau kita tengok dalam kitab ni, dia yastaghriq safhatain wa ziyadah. Dia mengambil dua muka surat lebih. Mana yang saya kata tadi fi'il naqis ni apa ni dia banyak khana sikit, dia banyak songnya sikit. Sebab dia duduk di hujung, dia banyak cerita sikit dah. Lalu kita tengok satu-satu. Okey, dia kata dah. Okey, ni kita baca satu-satu dah. Okey. Yalah, kadang kita ni tahu dah bila fi'il tu sambung dengan wawul jamaah ke ta fa'il. Kalau kita boleh sebut selalu kan. Tapi kadang tu kita nak tahu kaedah dia tu. Dalam kitab surah tu dia sebut lagu mana. Okey, mari kita baca sama-sama. Dia kata, ni fi'il madhi Okey. Apa tadi? Iza kanat lamuhu alifan tadi. Okey, fa indahu yusnadu 'ala nahwi tali. Maka sesungguhnya dia diisnadkan. Okey. Bila dikata 'ala nahwi tali ni, okey, maknanya 'ala ni maknanya mengikutlah, mengikut perkara berikut. Ni kita terjemah dengan mengikut perkara berikutlah. Mana wajib ikut ni sebab dia guna 'ala ni kan? Dia guna 'ala. 'Ala ni kadang dalam bahasa Arab bermakna terjemahannya di atas lah. Tapi dalam ibarah Arab tu, dalam ayat tu 'ala boleh memberi makna kena. Kena maknanya wajib lah.
Contoh kalau kita kata alaika an taf'ala kaza, alaika maknanya kena buat tu, wajib buat kita kata. Tapi kalau kita kata laka an taf'ala, yang tu pilihan. Bila kita guna huruf lam tak. So sini bila dia kata ala, ni nak menunjukkan syarat. Syarat yang mesti dia kena buat, kena ikut. Dia kata idza usnida ila wawil jama'ati aw lahiqathu ta'ut ta'nis. Mula-mula fa'il tu kita ambil fa'il sa'a contohnya sa'a daripada tiga atas tadi, sa'a, da'a dengan istasqa. Kita ambil sa'a. Fa'il sa'a tu fa'il naqis. Okey, kita nak isnadkan dia. Nak isnad ni gimana isnad kita nak sambung lah, mudah lah. Kita mudah kita nak faham. Kita nak sambung dia dengan wawul jama'ah. Okey, wawul jama'ah untuk apa? Untuk hum, hum. Aw lahiqathu ta'ut ta'nis. Lahiqathu ta'ut ta'nis. Kita nak sambung jugalah kita kata. Walaupun situ tu dia ada tu isnad dengan ilhaq tu dah. Okey, dia ada dia punya istilah tu pun bukan saja-saja tu dah. Tapi tak apalah, kita nak faham, kita kata sambunglah. Dia sambung dengan ta'ut ta'nis. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni untuk hum, okey, dan juga untuk anti dah. Okey. Maka apa yang berlaku? Okey, yang pertama dia punya khutuat dia huzifat lamuhu. Lam tu kita buat. Lam tu kita buat. Okey. Jadi boleh bayar boleh bayar sin ain dengan alif belakang tu. Okey, kita buat alif tu. Okey. Jadi situ kita nampak sebab sekarang ni kita bila kita tahu proses dia, maka senanglah kita nak pukul, kita kata nak qiyah kepada dia punya wazan dia. Sebab saya dah sebut dah sebelum ni, kalau huruf tu dibuang, maka dalam wazan dia pun dia akan dibuang. So bila dia kata huzifat lamuhu, maka kita tahu dah yang di dalam wazan dia tu tidak akan ada lam tu dalam wazan dia, sebab dia kena buang. Okey, bila dia kena buang, maka dia tak ada bayar dia tu tak ada. Kalau kita nak kata wazan tu macam bayar dia tak ada. Okey, jadi dia kata huzifat lamuhu. Satu. Lepas tu proses ataupun ijra'at yang kedua, wa hurrika al-harfu alladhi qablaha bil fathi lidalalati 'ala al-alifil mahzufati. Tu. Dia dua benda yang berlaku. Mula-mula dia buat la, yang kedua dia bariskan huruf yang sebelum lam tu, qablaha maknanya qabla al-lam tu, bil fathi dengan baris atas, lidalalati 'ala al-alifil mahzufati, untuk menunjukkan di atas huruf alif yang dibuang tu. Okey. Maka dia akan jadilah kita baca sa'au. Kita tak baca sa'u. Kita baca sa'au. Da'au dan istasqau. Istasqau. Istasqau tu istasqa. Sa'a, da'a semua tahu makna kan. Sa'a maknanya berusaha. Ataupun boleh mari dengan makna apa ni, sa'i tu. Ketika buat umrah ataupun haji tu. Da'a ni boleh mari dengan makna berdoa ataupun mengajak. Dan istasqa ni minta supaya orang bagi air pada kita, ataupun kita minta dengan Allah supaya Allah turunkan hujan. Itu makna dia lah. So yang berlakunya sa'au, da'au, istasqau. Okey, tu faham dah proses yang berlaku. Dia buang alif di belakang tu, lepas tu dia huruf yang sebelum dia sini ain, dal, ain dan juga qaf tu ada, maka huruf tu dia baris atas. Kenapa bagi atas? Sebab dia nak menunjukkan kepada alif, tanda kenang-kenangan kepada alif yang dibuat. Okey. Maka dari segi wazan, oleh kerana kita buang lamul fi'li tu, alif tu, maka jadilah wazan dia fa'au. Fa'au. Okey. Sama juga dengan sa'at, da'at dengan istasqa. Bukan istasqatat, istasqat. Sa'at, da'at dengan istasqat. Maka wazan dia pun fa'at lah. Fa'at. Okey. Settle yang ni ya. Ini mudah lagi ni. Okey. Yang kedua. Dia sebut dulu kaedah kalau dia isnad kepada wawul jamaah dengan ataupun dia sambung dengan ta'ut ta'nis. Settle. Itu satu grup. Okey. Grup yang kedua, wa idza usnida ila ghairil waw. Ila ghairil waw. Fa innana nanzur. Kalau dia isnad kepada selain daripada waw, contohnya situ tu na dengan tum. Maknanya tu ta tuma, tu tuma tum, ti tuma tunna, tu tak? Okey. Dia kata fa innana nanzur. Tengok dulu. Ni kita kata banyak banyak songan ni, banyak dia punya step-step dia tu. Fa innana nanzur. Tengok dulu.
Dia kata in kana al-fi'lu thulathiyan. Oh, okey, kalau sekiranya fi'il tu fi'il thulathi, u'idat al-alifu, okey, ila asliha ay ruji'at ila al-wawi awil ya'i. Maka kita tahu kan yang alif tu dia sebenarnya jelmaan je daripada waw ataupun ya. So kalau kita isnadkan fi'il tu kepada tu contohnya, maka pada masa tu alif tu dia kena balik asal. Kalau asal dia waw, maka dia kena naik balik waw tu, dan kalau asal dia ya, maka dia kena naik balik ya tu. Kita tengok dalam contoh tu jelas. Contoh fi'il sa'a dengan da'a tadi. Kita tahu fi'il sa'a, alif tu asal dia ya. Okey. Sebab kita kata as-sa'yu kan. Okey, ya. Okey. Dan da'a fi'il dia adalah alif tu, da'a tu alif tu adalah waw asal dia. Sebab kita kata ad-da'wah. Tak? Okey. Apabila kita isnad kepada tu ta tumatum ti tumatunna dengan na kami tu, okey, maka pada masa tu alif tu dia kena balik asal. Henshin jenama semula balik asal, maka dia jadi sa'aitu da'auna romaitu. Okey. Jadi samalah sa'ait ta sa'aituma sa'aitum sa'aiti sa'aituma sa'aitunna sa'aitu sa'aina. Dan juga kiaskanlah dengan dua fi'il lagi. Okey. Ni fi'il yang 3 huruf. Okey, fi'il yang 3 huruf. Okey. Tapi kalaulah fi'il tu mazidan 'ala thalathati, dia kata wa in kana al-fi'lu mazidan 'ala thalathati, sekiranya fi'il tu lebih daripada 3 huruf. Okey. Maka apa yang berlaku, dia kata qulibatil alifu ya anda iman. So kita kena ingat kalau fi'il tu bukan 3 huruf, maka dia tidak perlu balik asal, dia akan kekal. Kekal dia gezek dah. Dia akan balik kepada huruf ya je. Daiman wa abadan. Selama-lamanya. Okey. Contoh a'ta, istasqa. Dengan tasyaka asal dia dah. Okey. Maka a'ta dia akan jadi a'taitu. Okey, istasqa akan jadi istasqaina. Okey, tasyaka dia akan jadi tasyakaya. Tak. Jadi kita ingat kaedah sini, okey, kalau dia 3 huruf, okey, kalau kita nak sambung kepada ta tumatum ti tumatunna tu, maka nak sambung pada grup tu dah. Okey, maka kita kena tengok alif tu dia akan balik kepada asal dia, sama ada waw ataupun ya. Tapi kalau fi'il tu lebih daripada 3 huruf, okey, settle. Dia hanya alif tu akan bertukar menjadi ya sahaja. Okey? Baik. Dua kaedah. Baru 2. Okey. Yang ketiga. Ni masih lagi dalam fi'il madhi Okey. Okey. Dia tak dia. Okey, dia tengok bulat tu kan. Idza kanat lamuhu alifan. Ni grup ni. Di bawah idza kanat lamuhu alifan ni dia ada tu kita kata satu kaedah besar lah, dia pecah 2 pula. Nombor 1 dengan nombor 2 dah. Okey, berarti molek. Penting tu at-tarqim tu, penting dah. Lepas tu bulat yang kedua. Bulat yang kedua ni pula idza kanat lamuhu wawan aw ya'an. Tadi sekiranya lam tu alif, settle, beres. Okey. Tapi kalau lam dia wawan aw ya'an, maknanya dia tak berubah ni. Dia tidak berubah kepada alif. Tak? Betul lah, dia tak berubah kepada alif. Contoh dia zakwa dengan radiyah. Okey, bila gini dia banyak pula syarat-syarat dia pula. Dia kata fa inna isnadahu yajri 'ala nahwi tali. Okey. Tengok dia sebenarnya bukanlah dia complicated sangat tak. Cuma dia tu kita nak baca, nak faham dia punya dia punya syarat-syarat dia tu. Okey. Baik, tak apa kita baca slow-slow. Okey. Yang pertama, untuk
fa'il naqis yang di belakang dia ada waw dan ada ya. Yang berbaris lah. Tak? Tengok zakwa dengan radiyah. Maknanya waw dengan ya ni dia tidak bertukar menjadi alif. Okey. Dia ada yang pertama kepada idza usnida ila wawil jamaah. Okey. Apabila dia diisnadkan kepada wawul jamaah untuk home dak, maka apa yang berlaku, kita kena buang lam tu, kita kena buang hak hujung tu. Waw dengan ya hak hujung tu kita buang. Kita ambil radiyah lah. Kita kalau zakwa ni kadang kita jarang guna dak zakwa dah. Apa makna zakwa? Ustaz Fauzi tolong sahkan boleh tak? Sekejap. Okey, saya terlupa nak tengok tadi dia punya makna dia. Saya rasa zakwa ni dia berkait dengan mungkin dengan zakat ataupun ada kaitan kot dengan kalimah kesuburan tu, subur tak? Az-zakat lah. Boleh tak? Ustaz Fauzi tolong tu. Okey. Sedap pula kita minta nak admin tak? Okey. Kita ambil radiyah lah, kita duk biasa semua guna kan. Raditu billah, pagi-pagi kita duk baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Tak? Okey. Baik, kita ambil radiyah. Radiyah ni dia kata, okey, kalau kita isnadkan dia kepada wawul jamaah, maka kita kena buang ya belakang. Betul tak? Dia kata huzifat al-lam. Okey. Lepas tu hurrika ma qablaha bid-dhammi liyunasiba wawal jamaati. Okey. Radiyah, kalau kita nak kata mereka tu redha, mereka kita tak boleh kata radiyu, tak boleh. Kita kena buang ya tu, lepas tu baris ba tu, walaupun asal dia radi baris bawah kan, tapi kita kena baca baris depan radu. Radu. Okey, so ulama sarah kata kenapa baca baris depan? Sebab liyunasiba wawal jamaati. Sebab nak bagi dia tu sesuai, seragam dengan wawul jamaah yang diisnadkan di akhir tu, yang ditambah di akhir tu. Okey, nampak? Jadi nahu radu dengan baku. Okey. Nahu ni okey, asal fa'il dia apa nahu. Kalau radiyah baqiyah, nahiyah ada okey, kejap, saya dak tu tadi terlupa nak check dia punya tu. Okey, mudah je. Okey, tak apa, kita settlekan lalu. Makna biasalah kadang-kadang bila baca tu ada yang terlepas pandang, nak check dulu, nak mengesahkan. Kadang ialah bila kadang tu ada setengah benda tu memang kita ialah sebab mungkin sebelum ni kita pernah mengajar, kita pernah baca tu, kita ingatlah mana-mana dia tu. Tapi ada setengah tu kadang macam kita nak mengesah balik lah. Okey, tak apa. Kita nak supaya pelajar kita tu dia terima tu, dia settle lalu. Okey, adakah sini naha ataupun dia ada fa'il lain ni? Bukan naha kot, sebab naha tu dia alif belakang tu kan. Tapi nak tengok baris dengan tu dia. Okey. Nah, dalam kamu ada nahiyah dia dah, nahiyah nahiyah anil hajah, maksud dia contohlah nahiyah minasyai'i, makna iktafa bima akhadhahu minhu. So sini ni nahiyah dengan makna apa tu? Iktafa bima akhadhahu minhu. Okey. Nahiya ilaihil khabaru, maksud dia nuhiya ilaihil khabaru, dia akan jadi makna dia nama wa balagha. Okey. Baik. Jadi sini ni memang nahiyah, okey, bukannya naha. Naha tu dia alif tu. Okey, alif. Ni dia ya. Okey. Jadi sini nahiyah dia akan jadi nahu, radiyah dia akan jadi radu, baqiyah dia akan jadi baku.
Okey, baku. Nampak? Semuanya bagi depan belakang. Jadi kenapa walaupun semasa dia tak sambung dengan waw tu dia bagi bawah apa hak tu dot dan juga qaf tu, tapi kenapa sini dia bagi depan sebab dia nak liyunasiba wawal al-jama'ati. Tak. Okey, itu satu. Lepas tu bila wazan dia, kita ingat kaedah tadi sebab bila kita buang huzifatil lam, bila kita buang lam, maka dalam wazan dia pun tak ada lah lam tu. Maka bila kita kata nahu, okey, maka dia akan jadi fa'u, radu, fa'u, baku pun fa'u dah. Boleh? Okey, settle. Lepas tu masih lagi fi'il naqis yang berakhir dengan waw dengan ya ni, dia kata fa idza usnida ila ghairil waw. Kalau dia diisnadkan kepada selain daripada waw, maka dia kata baqiyatil lamu ala asliha. Maka lam tu pun kekal di atas asalnya. Okey, tengok. Kita ambil nahiyah tadi. Kita ambil nahiyah. Sekarang ni dia isnad kepada tu ta al-fa'il. Okey. Maka huruf lam tu buang ke kekal? Kekal. Lepas tu kita tengok situ nahuta. Nahuta. Okey. Nahwa. Okey, maknanya kekal. Kekal waw tu, dua-dua tu kekal. Tak. Kemudian kita tengok radiyah tadi, raditum, ya tu kekal. Okey. Cuma baris tu, oleh kerana dia waw, maka hak tu kena bagi depan. Nampak tak? Ainul fa'il tu kena bagi depan. Dan radi tu, oleh kerana dia ya, maka dia memang dia bagi bawah lah kan. Tak? Okey. Okey, saya salah tadi, dia bukannya kalau kita baca dia nahuta tu tak, dengan nahwa tu jadi fi'il dia ni bukannya nahiyah lah. Okey. Dah. Okey, sini saya sebab tadi saya tak tahu. Okey, tak apa, kita confirmkan selalu. Okey. Ya betul sini. Okey, robah balik, padam balik dah. Okey, saya minta maaf sebab situ saya fi'il tu saya terlepas pandang nak check tadi. Okey, sebab situ dia kata dia baqiyat allamu ala asliha, maka dia bukannya ya, dia waw. Dia bukannya, memang ada fi'il nahiyah, tapi sini ni contoh hak dia guna sini ni, tapi dia kaedah dia samalah kan. Contoh hak dia guna sini adalah nahwa. Malah sebab benda ni fi'il tu pun kita jarang guna kan. Kita jarang guna kot. Maksud dia apa nahwa? Nahwa ar-rajulu sara mutanahiyan fil akli. Biasa kita guna naha yanha je kan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kita pun kadang semabuk. Okey. Jadi saya ulang balik situ. Okey, kalau salah robah balik. Okey, fi'il yang Dr. Abdul Ar-Rajihi guna sini adalah nahwa. Nahwa. Sebab itulah bila dia sebut situ baqiyatil lamu ala asliha, dia keluar huruf waw. Tetapi tadi saya sebut nahiyah tu, saya ingatkan fi'il tu sebab fi'il tu pun memang ada juga. Okey. Jadi kalau fi'il tu ada juga, dia kaedah yang sama, kita akan baca dia nahitu. Nahitu. Okey, nahitu. Sama macam radi tu. So clear dah, tulis dah. Yang keliru sikit situ tadi. Okey, settle situ dah. Jadi di bawah bulat yang kedua ni, kita kena ingat tu dah, bulat tu kena ingat dia punya kaedah-kaedah tu. Mula-mula dia start tu. Dia kan dia nak susun tu kan, dia nak susun secara at-tadarruj tu kan. Dia susun dalam kelompok-kelompok dia tu. Mula-mula ni dia start dengan madhi dulu kan. Okey, lepas tu baru mudhari' dengan amal. Hak madhi tu tengok isu pertama dia, kalulah lamul fa'il tu alif, guana. Lepas tu guana tu pula bersambung dengan ni guana, bersambung dengan ni guana. Okey. Lepas tu habis hak yang group tu, tengok pula yang lam dia tu waw ataupun ya. Kalau bersambung dengan wawul jamaah lagu mana? Kalau bersambung dengan selain daripada wawul jamaah lagu mana? Nampak dia susun tu kan? Kita yang belajar ni, kalau kita tak boleh nak ingat step tu satu-satu lah. Kita fokus pada fi'il tu, kita ingat kat mana-mana pun fi'il tu. Ingat.
kita kan biasa kan bila kita belajar sarah ni kita akan hafal contoh dia kan, hafal contoh dia tak. Jadi kita pukul, kita kiyah, mari je mana-mana fi'il yang kena dengan contoh yang kita ngapal juga kita sebutlah, kita ikutlah, kita follow lah, maka kita tidak akan salah lah, walaupun kadang tu kita tidak ingat pun kaedah tu, betul tak? Tapi sebab kita kiyah di atas fi'il yang kita hafaz, walaupun kadang kita tidak ingat pun ni wa iza kana iza usnida ni nah. Okey, baik, habislah fi'il madhi, kita pergi kepada fi'il mudhari' dengan fi'il amar. Okey, sekejap Allahu akbar, ada berapa lagi? Ada 6 minit lagi. Okey, Saif ada mana ni? Berapa tu Saif? Zaka Zai ya? Okey. Okeylah, fi'il ni pun tadi saya tak tengok dulu. Sini dia zakwa. Tak ada zakwa. Okey, tak ada ke? Mari kita clearkan selalu, mudah je. Sekarang ni, okey, kalau orang kata ustaz saya tak tahu dah nak rujuk mana, tak tahulah gini. Kalau ada juga hak lagu tu, hak hidup tahun 2020 ni tak tahulah. Tapi kalau hidup zaman rock kapok zaman saya dulu tak apa. Boleh terima. Kita pergi je ke Al-Ma'ani. Okey, kita tarik je Zai, Kaf, Waw. Macam tak ada ke? Macam tak ada ke? Fi'il tu. Dia kadang-kadang tak, dekat Al-Ma'ani ni satu kelebihan dia tak. Kalau kita tarik je, saya gunakan, saya sebut semua kan ke student saya. Kadang bila saya guna, saya nak tahu mana-mana kalimah, saya tarik je makna, saya tarik dulu dekat Google tu, makna kalimah, tulis kalimah tu. So, bila saya tarik je makna kalimah Zai, Kaf dengan Waw tu, dia terus naik. Kalau dia ada, dia akan naik terus fi'il tu. Macam tadi, bila saya tarik je nahwa tu, nun, hak, waw tu, dia terus naik. Okey. Tapi ni kan dia naik isim tu. Zuku, zakatun. Jadi fihi nazar tu. Mungkin dia ada something lah. Dia ada something situ tu. Okey. Mungkin sebab tu kot Ustaz Syafirul tulis apa ni? Ustaz Syafirul ada. Okey, ada ke? Okey. Ustaz Syafirul tulis za ataupun za ya. Okey. Ada ke? Saya kata ada. Ada fi'il dia. Okey, mungkin duduk bawah lagi tak? Tengok. Betul Zai Saif Kalau betul tolong tulis dia punya dalam komen tu, dia punya makna dia. Okey, tak payah Ustaz cari sinilah. Kalau ada dah. Okey. Apa benda tu, benda kecil je kita nak confirmkan je ni dah. Sebab tadi Ustaz dua kalimah tadi bila Ustaz baca tu Ustaz tak lepas pandang. Sempatlah nak check dulu zakwa dengan nahu tadi. Tapi nahu tadi settle dah, nampak dah. Cuma zakwa. Okey. Balikkan ni. Tapi nak tunjuk hak yang Ustaz Fauzi buat ni. Fi'il da'a ni. Ni tasrif tawaf ataupun tasrif ni. Baca ikut lawan jam dah. Ni. Okey. Da'a tadi kan? Fi'il naqis da'a. Kita start dengan ni fi'il ni huwa ni. Da'a, da'awa, da'um. Da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Kita biasanya kita akan confuse sini ni. Home ni. Kita nak baca dia da'au ke da'u. Tak? Da'au ke da'u. So kita tahu sini dia akan baca dengan bagi fathah. Sebab apa tadi kaedah kata sebab dia nak meraihkan tanda kenang-kenangan tadi tak kepada alif tu yang dibuang tu kan. Maka tinggallah bagi fathah tu sebagai tanda kenang-kenangan dia. Sebab tadi 3 kalimah tadi kan sa'a, da'a dengan istasqa. Maka semua kita baca sa'au, da'au, istasqau. Bila kita ingat gitu, insya-Allah kita tidak akan salah lah di sini bila kita cakap. Lepas tu ada tadi Radiyah, ada tak Ustaz Fauzi Radiyah? Ni Radiyah
Okey, ni radhiya. Okey. Sini okey. Saya bila saya buka je saya fokus pada saya tu tengok pada ni pada apa? Home ni. Sebab home lah biasanya yang kita akan confuse lah. Okey, sini ni radau, radau. Okey. Tapi tadi sini oh sini dia radu Ustaz Fauzi. Ya. Ada tu ke? Sekejap. Okey okey. Mana tidak. Oh dia boleh buat kesel ni dia. Okey sebab dia banyak dia pindah tadi. Okey. Radia okey. Radau ke radu radiyata radina radita radituma raditum raditi radituma raditunna raditu radina ni okeylah. Okey, cuma sini ni okey. Yardauna ya tapi ni radau. Okey ke dalam buku ni dia kaedah dia gini. Huzifatil lamu wa hurrika ma qablaha bid-dhammi liyunasiba wawil jama'at tidak radu. Jadi mungkin sini bagi dia ikut Ustaz Fazil bagi dia ada pembetulan okey tak okey saya pun tak perasan tadi saya pun teringat je dalam ni ada kalimah ni tu saya buka saya pun tak tengok dulu tadi okey apa nanti ada galak tu Ustaz dalam okey ada galak betul okey ada silap bagi okey jadi sini kita bagi kepada radu radu dalam Quran pun ada tak dalam Quran ada ke dalam hadis ke radu bil hayatid dunya okey habis itu fa'il mudha'af fa'il apa madhi dah. Okey, sekarang masuk kepada al-mudhari' wal amru. Tapi kita 10.30 dah. Bukanlah kalau ni kita baca minggu depan dah sebab dia banyak bulat dia ni. Di bawah satu bulat ni dia ada 1, 2, 3, ada 2 dah. Okey, hari ni kita baca minggu depan dah. Boleh tak? Tak apa sebab apa ni masa ada lagi dah. PKP dah. Sebab apa ni tak sebab dia pun banyak lagi ni berkait ni. Jadi kalau saya nak syarah ni pun takut dia panjang. Okey. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Okey, so malam ni itu saja kelas kita. Harap dapat manfaat dapat peringat dan terima kasih pada ustaz-ustaz kita ni yang bersama malam ni, Ustaz Syafirul, Ustaz Fauzi, siapa lagi? Saif. Nak baca belakang ni nama ada ni. Barakallahu fikum. Semoga malam ni kita ingat saya sendiri pun hak mengajar ni tak ingat pernah sebut benda ni kita akan ingat. Okey, siapa ada Saif, siapa lagi? Tadi Dr. Hafizi tadi, terima kasih. Okey, dan juga mereka-mereka yang kita ada beberapa orang, kita ada berapa mana ni? Belah-belah tak, 8-16 je tadi tak. Yang mereka memang walaupun tidak komen tapi mengikuti. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan kita kata apa? Memudahkan urusan kita dan lain lagi lah. Okey, alhamdulillah. Boleh? Jadi kita berhenti setakat ni. Tak ada soalan tak? Okey. Kita berhenti dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'as salamah.